So semalam kita masih tunggu orang untuk tampilkan berapa bukti, bukan bukti lah, maksudnya berapa orang yang pernah terkesan dengan benda yang berlaku sepanjang minggu ni. Jadi hari ni dia simple je. Hari ni nak tanya untuk beberapa orang talent baru yang baru kat sini, 5 bulan kan yang ada kat sini, yang kita tahu beza yang lama dengan yang baru. So sepanjang korang tengok perjalanan yang kami sampaikan setiap dalam video ni kan, okay, apa yang korang nampak sebenarnya? So kita starting dengan Adam. Masa Adam masuk, Adam apa yang ada nampak situasi ni berlaku sebenarnya? Okay, so sepanjang kes ni berlaku, side kita memang fokus kat kerja je, and fokus apa yang kita patut buat on nak improve kita punya team sendiri, dan tak ada apa-apa yang orang kata mencetuskan fitnah ataupun nak lontarkan benda-benda ataupun perkataan yang boleh mencetuskan pergaduhan antara dua pihak ni. So kita fokus untuk team kita je and kerja. Masa Adam masuk tu apa yang Adam maksudnya ada tak apa-apa cakap kat Adam? Tak ada. Semua ni atas pilihan sendiri. Ya. Sebab tu bila Adam masuk, lepas tu Adam keluar Adam pilih untuk masuk balik. Sebab Semua tu Adam atas pilihan kita study sendiri. tu kan. So Adam punya decision and Adam yang pilih sendiri. Okey, Adam apa nak cakap lagi? Okey, kita pass kat Alia. You apa you rasa bila you masuk dalam team ni, lepas tu you nampak vibe apa yang sebelum ni macam mana, lepas tu berlakunya sekarang ni macam mana, apa yang you nampak? Okay. You tak faham kan? I tak faham. So macam ni, masa I masuk sama juga macam Iwan cakap like before previous video tu kan. Sama juga I start masuk I tak tahu apa benda pasal team ni, tapi diorang punya vibe ni memang very nice lah. Okay, tak ada apa-apa isu pun. Tapi kenapa you isu kat I masa tu? You dengan I, masalah you dengan I lah kan. Okay, tu team okay, tak ada masalah. Tapi antara Alia dengan memang ada problem lah that time. Okay, so memang vibes dia okay. But the thing is yang macam Iwan cakap hari tu, bila once Alia tengok video yang pas punya video, I macam takut juga dalam team ni. Takut this happen to me next nanti. Mana tahu kan benda tu, ada takut kenapa aku dah masuk dalam team ni, takut aku yang sama jadi macam tu juga. Faham tak? So bila I tahu dah ada proof tu, so I rasa benda tu you kena tegas, you kena show dekat everyone. Tapi you jenis yang macam tak nak, you kata sabar kan. Yalah. So I pun jadi geram dengan you sebenarnya. Kalau kenapa you tak tunjuk, betul tak? Sebab masa tu kan macam cakap seorang, tak nak libatkan tim masa tu. Seorang, di mana masalah tu bukan berlaku kat korang semua sebenarnya. Dengan banyak. Tak tahu apa yang tak puas hati, tapi diorang gabungkan ramai menjadikan satu seorang. You bayangkan orang dah cerita buruk dekat you tau. Ya, betul. Okay, tapi bila you diam macam ni, orang salahkan you. Banyak sangat orang tikam you daripada belakang. Tikam. Tapi you diam je. Kalau I jadi you, I tak tahu, I terus expose je apa yang I betul, apa yang I salah ke apa ke, I akan expose. Tapi you jenis yang sabar, diam. I tak suka macam tu. That's why I cakap, kalau tu you tegas je. Apa sekarang ni dah jadi benda tu, you tegas je, tunjuk je apa bukti. Sebab tahu cakap sekarang ni masa untuk I tunjuk. I dah bercakap. Sebab benda ni bukan sebab I cakap I takut ke apa, tak. I tunggu Allah buka ruang. Ruang ni tak semestinya macam contohlah sekarang ni macam cakap, kalau cakap pasal apa-apa tegah waktu tu tengah membara, api tengah tinggi. Kalau masuk, umpama macam bunuh diri, apa yang berlaku, salah ke, betul ke, tetap salah di mata orang. Sebab sebagai ketua, itu pandangan diorang. Dan diorang cuba put blame yang ketua salah. Ketua salah, anak buah akan salah. Even though korang ada buat salah, tapi orang tak nampak dan ketua yang salah. Walaupun dah tegur, dah ajar, dah bagi nasihat, dah cakap, tapi dipersalahkan. Even tegas macam mana pun, betul? Okay, I minta maaf lah. I tanya ni I tanya satu Macam you dengan si dia yang sana tu, ada macam slot talk kan? Slot talk yang kau jangan kacau tim aku kan. So kau buat hal kau, tapi dia still kacau tim you kan. Betul kan? Itu yang I dengar kan. Sekarang ni kita tak boleh nampak harsh sekarang. Sebab I tak nak nampak macam benda ni, masalah ni berlaku, orang kata apa, kesempatan. Yang kita nak settlekan ni masalah hajar.
dalam masa sama Am tengah bersihkan nama Am. Dan ini hak Am. Tak kisahlah sekali orang nak cakap apa, dan Allah dah bagi ruang. So sekarang ni kita akan cuba slow by slow. Slow by slow. Tak boleh harsh. Macam mana diorang buat, diorang terus harsh. Tapi kita jangan jadi orang lain. Kita jadi diri kita yang betul. Slow by slow. Yang penting working lah. Word it. Okay, apa lagi nak cakap? Macam sekarang ni, apa yang Am nak benda ni orang kata apa, clear pertama. Lepas tu Am tak nak macam play victim lagi, tambah cerita lagi. Am tak nak. Stay dengan kebenaran, benda yang betul, benda yang jelas. Jangan buat api-api benda yang tak betul. Sebab Am tengok kadang-kadang benda ni sebenarnya boleh je settle, tapi disebabkan hasutan. So Am tak tahu nak cakap macam mana dah. You faham? Okay, Ika? Sepanjang Ika dekat sini, tak pernah ada masalah dekat rumah ni yang berlaku lah. Sebab pernah jugalah dulu sebelum masa mula-mula masuk team, pernah lah dekat TikTok yang sekarang cakap team ni problem lah, apa benda lah semualah. Tapi bila Ika dah ada dekat sini, dah jumpa daripada depan, jumpa diorang semua, tapi benda tu tak ada pun, okey je. Sebab kita orang je kenal diri kita orang masing-masing. Orang luar takkan kenal. Itu je lah. Tak ada apa-apa pun. Yang selalu keluar dari mulut Am, dia sabar je. Nanti ada jalan penyelesaian dia. Aku sebenarnya nak cari talent baru. Macam cakap daripada itu lagi minggu lepas. So nak clear supaya orang luar tak salah faham benda ni. Faham tak? Orang luar tak salah faham. Waktu awal-awal masuk, Zira pernah cakap orang luar nampak macam toksik, tapi kita je tahu dalam team ni macam mana. Macam tu. Even macam cakap problem lah team ni, ada apa tak semua, tapi kita je tahu macam mana kita orang. Lepas tu masalah tu ada, tapi macam masalah ni bukan masalah dalam team masalah luar. Tapi Am tetap settle. Okay, terus kumpul buat konten. Macam tu. Tak ada pun macam serabut lah aku ni. Dia serabut tapi dia tak tunjuk. Dia sabar. Macam tu. Faham tak? Tu je. Rik nak cakap yang semenjak Rik masuk team ni, keadaan semua okey, happy dan juga best lah sebenarnya. Dan sebelum Rik masuk team ni, benda tu jadi sebelum Rik masuk team ni. Yang ada sebuah pihak yang cuba finah Am, anaya Am, backstab. Dan benda tu bagi Rik tak menimbulkan apa-apa keraguan dekat diri Rik. Sebab Rik tak tengok sangat masa dia buat live lah, apalah, kutuk-kutuk lah. Tapi Zira tengok dan Zira selalu hantar kat Rik. Rik tak layan pun. Sebab bagi Rik, dia memekak-mekak. Kenapa Am diam? Sebab Am tahu ada benda yang dia patut simpan, ada patut dia bagi tahu. So, benda yang dia diam tu sehingga ke hari ni, dia pegang je. Dia simpan sakit tu seorang-seorang, dia tak efek dekat team dia. So, benda ni bukannya Am nak balas dendam ke apa, tapi benda ni kifarah. Itu je. So, benda ni macam tu lah. Tu je lah. Tapi dalam team ni tak ada apa masalah. And Rik sendiri seronok duduk kat sini. Seronoknya. Lia. Awin hilang Awin COVID. Bila COVID. Okay, Lia masa first nak masuk sini, kan Lia yang minta dengan Am kan. Tapi masa tu, kes tu kan baru viral lah kan. So Lia adalah sedikit keraguan sikit lah. Tapi bila viral pasal gangster. So kakak-kakak macam, kau sure ke ni? Masa Lia rasa macam, tapi Lia rasa benda tu macam tak adalah kata 100% lah percaya dekat diorang kan. Sebab kita tak tahu side sini macam mana kan. Lepas tu bila dah masuk, kita dah tahu everything. And Am pun tak adalah kata macam selalu petik nama belah sana. Macam banyak diam lah. So bila
kita tanya pun Am tak ada kasih tahu semualah. Macam Am still cover benda tu, tak nak bagi semua talent tahu. So bila dah jadi macam ni, macam cerita semalam tu macam agak terkejut lah. Okay Syah, sebelum Syah masuk, Syah tahu ada problem yang Am dengan si sana tu. Syah pun tengok yang dia orang buat live, dia make up bla 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 bla. And then Am buat live pun Syah tengok. Lepas tu Syah masuk tim ni, Syah jenis tak kisah, sebab benda tu dah lepas. And then Syah masuk selepas tu. And then orang cakap apa ni, tim ni macam budak-budak lah, tak matang lah, bla bla bla. Syah tak akan apa ni Tumbuk. tak, bukan, Syah tak akan percaya 100% kalau Syah tak rasa benda tu. And then Syah masuk dalam tim ni, benda tu tak ada pun. Yang orang cakap macam bodoh ke bla bla, tak ada pun. Okey je. Korang kena satu bumbung dengan baru korang tahu macam mana. Macam tu. Hakim pun sama. Korang kena duduk sekatin kita orang. Bismillah. Okay, macam Iwan, sama je macam Syah sebenarnya. Itu je. Okay, tak ada. Pasal Iwan kantoi tu. Bukan. Jangan. Okay, mula-mula Iwan masuk, Iwan sebenarnya dah tak kisah dah pasal orang cakap macam ni, YouTube ni semua. Iwan macam more into tengok movie, kerja lah. Workaholic teruk lah dulu. Lepas tu mula-mula kes pasal Am ni dia tak keluar pun kat Iwan punya FYP apa semua yang dulu-dulu punya kes kan. So Iwan tak tahu sebab Iwan peminat Am masa dia ni kena lawan Musical.ly untuk dapatkan awet. Yeah. Saya minat awak tu. So maksudnya dah lama dah. Kita dah macam saya dah tak tengok Am lama kan. So bila masuk tu saya macam, ini peluang ni sebenarnya kan. Lepas tu bila dah masuk tu yang macam banyak video datang, banyak video-video yang macam boleh downkan kepala otak saya ni kan. Tapi bila nak ditengokkan semula, apa patah tu? Bukan, sekejap. Ada patah tu. Dulu masuk putih, sekarang gelap sikit. Ni. Aduh, lupalah. Apa lah? Maksudnya apa? Okay, pernah ingat tak kalau orang-orang dulu cakap lah, kalau sabarlah jangan gelak kau cakap ni. Tak, bukan. Ada bagi pantun indah kadang kabar rupa. Lain tu. Orang dulu cakap yang salah ni yang selalu menyalak sebenarnya. Yang banyak Ada apa patah tu kan? orang dulu bukan patah, dia orang dulu. Orang yang kok menyalak ni dia yang salah. Sebab saya pun pernah jadi yang menyalak tu macam bising kan. Sedangkan kita dah tahu kita salah tapi kita menyalak. Orang yang tak salah tu diam. Tapi sekarang aku tunggu lah. Dia curang tu ke? Okey, betul. Korang dah tahu yang Iwan nak kahwin dah. Nak dekat dah. Lagi berapa hari tu lagi? Kita lagi wedding Iwan. Itu yang kita nampak daripada talent baru. Jadi untuk talent lama, boleh tak tanya talent lama, walaupun korang pernah diajak untuk turut bersama dengan mereka sebelum ni, pernah juga korang sampai kat Am cakap yang sekian kan, tapi Am nak tahu satu kenapa korang masih stay dan apa yang korang rasa sepanjang 5 bulan ni, dan apa yang korang tahu benda tu terjadi selama 5 bulan daripada talent baru, talent lama. So apa perasaan korang selama 5 bulan ni? Boleh bagi korang luah apa yang korang rasa, sebab ini adalah peluang untuk korang cakap either korang sanggup bertahan lagi ke ataupun tidak ke, macam mana ke, sebab benda ni peluang untuk korang dan apa tak nak nampak pressure ke korang, sebab bila benda ni berlaku ia akan membawa nama-nama korang juga, betul? Nama korang dalam kumpulan ni. Tapi kalau boleh tak nak. So kita mula dengan Aira, memandangkan Aira antara yang paling lama. Okay. Sebenarnya soalan macam ni kan, kenapa Aira masih stay lagi?
Mesti orang kat luar mungkin nampak yang Aira stay kat sini sebab yelah Aira ni adik Am. Aira ni adik Am, memanglah dia patut stay. Sebenarnya macam ni tau. Dia bukannya pasal adik ke abang ke. Dia sebenarnya hati. Dia sebenarnya hati tau. Kalau Aira kata Aira nak keluar, Aira tetap nak keluar. Am tak boleh buat apa. Am bukannya Am tak akan halang Aira kalau Aira kata Aira nak keluar. Tapi disebabkan Aira tahu matlamat hidup Aira, kenapa Aira kat sini, dan Aira tahu apa yang betul, apa yang salah. Tak semua yang Aira cakap, apa yang Am buat ni 100% betul. Kita manusia, hidup kita manusia, kita tak akan lari daripada kesilapan. Sepanjang Aira kat sini kan, Aira dah macam-macam lalui tau. Daripada dulu sampailah sekarang. Aira dah tengok macam mana Am susah. Aira dah, macam mana nak cakap kan, sebelum Aira kahwin, sampailah Aira dah kahwin, Aira jenis yang, okey lah, macam contohlah Aira beritahu sekarang kan. Sekarang Aira tak rapat dengan siapa-siapa tau. Aira just rapat dengan semua orang. Semua orang Aira friendly. Aira tak ada yang rapat dengan seseorang tu. Macam mana Aira yang dulu. Vibe Aira lain tau dulu. Aira rasa hidup Aira dulu lain. Dulu Aira ada seseorang yang Aira boleh luar masalah Aira. Dulu Aira ada yang Aira anggap dia adik. Tapi sekarang sekarang situasi dia tak sama macam sekarang. Bukan nak cakap Aira ni, okey, mungkin ramai yang cakap kenapa Aira ni jahat sangat sebab Aira buat macam tu kat dia tau. Sebenarnya benda tu Aira sendiri yang tahu. Rasanya cakap Aira punya vibe sekarang lain tau dengan dulu. Dulu Aira ada orang tempat Aira bergantung. Dia lah tempat Aira tidur, dia lah tempat Aira luahkan perasaan, dia lah tempat Aira happy. Dia lah orang yang Aira kalau sedih pun dia ikut Aira sedih. Kalau Aira buat apa-apa, dia mesti dia akan hadir dengan Aira. Tapi sekarang Aira dah tak ada tau orang yang macam tu. Bukan Aira cakap yang semua orang ni tak okey. Tapi sekarang ni Aira jadi takut. Aira pernah terserempak dengan dia lepas kejadian hari tu. Lepas kejadian 5 bulan lepas, Aira pernah terserempak sekali dengan dia tau. Tipulah waktu tu Aira cakap Aira tak rindu dia sangat. Aira terlampau rindukan dia. Aira kalau boleh waktu tu Aira nak peluk dia, tapi waktu tu Aira tak boleh. Sebab waktu tu dia pun tahu sebab apa Aira tak boleh tegur dia. Dia tahu kenapa Aira tak tegur dia. Dia tahu semua tu. Situasi masa tu tak kena untuk Aira cakap dengan dia, kau sihat ke? Ni anak aku. Kau kan nak tengok anak aku. Waktu tu situasi dah lain. Kita macam bukan yang friendship kita yang dulu tau. Tapi yelah, nak buat macam mana kan kita. Kau tahu kenapa kita jadi macam ni. Kau sendiri tahu kenapa aku pilih jalan macam ni. Aku cuma nak cakap yang aku rindu kat kau. Tipulah kalau cakap aku tak rindu sikit pun. Aku rindukan vibe kita yang dulu. Aku rindu pelukan kau yang dulu. Aku rindu semua benda. Tapi keadaan dah berubah. Keadaan tak sama macam sekarang. Sebab kau je yang boleh buat aku happy. Aku kenal diri aku. Kalau Intan, seperti yang semua tahu, apa yang saya trauma, apa yang saya suka, apa yang saya tak suka, semua orang tahu. Jadi sebab itulah kalau kawan-kawan saya nak tinggalkan tim, saya akan sedih. Sebab saya pernah rasa benda tu. Saya pernah kena backstab. Saya kena macam-macam pasal friendship dan juga kawan. Jadi saya takut benda tu berulang kembali. Tapi saya bersyukur diorang semua stay. And apa yang Aira paling sedih? Benda yang paling Aira paling sedih sebab Aira tak dapat jumpa dia kali terakhir dia keluar tim.
Aira tak dapat peluk dia. Janji-janji yang dia pernah buat dekat Aira dulu, dia tak tunaikan. Kita orang tak sempat nak buat apa-apa. Benda tu yang paling buat Aira paling sakit. Jujur lah. Okay, kalau yang tengok ni kan, tipu. Aku tak rindu korang. Tipu. Sebab apa? Sebab kita sangat dah rapat. Healing sama-sama, everything buat sama-sama. And then bila korang tak boleh tidur, satu benda yang paling aku rindu, nak tepuk korang, nak dodoi korang, bagi korang tidur, nak peluk korang. Benda tu paling aku rindu. Tapi aku tahu aku tak boleh nak buat. And aku tahu kenapa ramai pertikaikan, kenapa stay dalam team ni, kenapa tak keluar. Seperti yang diorang cakap, benda tu keputusan masing-masing. Memang orang cakap rezeki mungkin ada kat luar. Memang itu bagi side dia lah. Kalau dia dah tak ada, dia rasa rezeki dia kat luar, biar. Yang mana kita orang stay ni, mungkin rezeki kita orang kat sini. So sebenarnya kalau nak cakap pasal orang yang saya rindu, memang takkan habis lah. Sebab bila bertopik pasal kawan, memang saya akan auto sedih. Sebab benda tu walaupun dah 5 bulan yang berlaku, tapi benda tu efek. Until now, saya still rasa kesakitan hilang kawan. Jelah. Kalau bagi Wawa, 5 bulan. Sebelum ni, of course, rasa macam kehilangan. Sebab masa tu saya ada problem dengan cemai. And then, saya rapat dengan salah seorang teacher. Every night, Wawa akan macam peluk dia. Lepas tu, dia akan comfort kat Wawa. Sebab Wawa tak suka kongsi masalah. Dia yang datang sendiri. And then dia cakap tak apa, dia ada. Tapi Wawa rasa terkilan benda tu. Sebab dulu Wawa pernah nak keluar tim tapi tak di-expose pasal benda ni. Masa tu yang cari Wawa, dia orang yang pertama. And then Intan ada juga. Yang lain pun ada. Tapi masa tu memang niat saya memang dah nak keluar. Sebab saya ada problem saya sendiri, personal. Tapi bila saya datang balik, saya tak boleh tinggalkan diorang. Sebab saya ingat kata-kata diorang. Walau macam mana pun diorang still akan sayang. Diorang tegur kesilapan saya yang pernah buat dulu. Means diorang tak nak saya buat dah macam tu. That's why saya fikirkan diorang. Tapi bila diorang keluar tim tu, diorang tak fikirkan Wawa pun. So benda tu tak tahu nak hadap macam mana masa tu. Yang saya buat masa tu, nangis. Macam orang yang tak ada life, macam orang gila. And kenapa saya stay dalam ni? Sebab salah satunya, saya tak ada hala tuju bila saya nak keluar. Saya tak tahu nak buat apa-apa. Sebab bagi saya dekat sini, saya ada banyak benda, peluang yang boleh saya berjaya. InsyaAllah, dengan izin Allah. So, saya pun tak boleh cakap banyak. Sebab tipulah kalau tak rindu. Rindu sangat. Sekejap. Intan lupa. Ini baru masanya lah untuk Intan bercakap. Sebab bila kita buat live, mesti orang tanya kan, tak rindu ke? Tak rindu ke kan? Kita orang cuba untuk kuat nak menjawab soalan tu. Tipu gila-gila, tak rindu. Tipu. Rindu sangat. Kalau ada kan korang kat depan muka kita orang, first thing yang kita orang akan buat, peluk. Sebab apa? Kita orang rindu. Kita dulu selalu every night kan, kita orang akan peluk each other before kita orang tidur. Benda tu moment untuk kita orang. Lepas tu lagi satu benda yang Intan
terasa gila until now. Actually Intan tak suka dengar cakap orang, tak suka orang control Intan. Intan akan buat apa yang Intan rasa Intan nak buat. Sebab Intan rasa ni diri Intan yang kawal. Intan tak suka orang kawal Intan. So kita orang ada, bagi Intan benda tu promise. Tapi I don't know lah bagi side diorang yang walau apa pun terjadi antara luar dan dalam, kita orang keep contact. But ada lagi satu promise yang diorang tak patutnya buat untuk membuatkan kita orang stranger. Benda tu yang diorang buat. Jadi nak cakap macam mana, korang takkan faham apa yang kita orang, apa yang friendship kita orang perlukan. Itu je. Okay. Kalau macam Aira, sebab kan orang cakap ada adik-beradik dengan Am. Kalau saya, orang cakap sebab sayang ke Am ke, macam tu lah. Normal orang cakap macam tu. Sebab tu saya stay dekat sini ya. Sebab tu lah Ilya dengan Aira je yang stay. Orang lain tak stay. Orang lain semua keluar. Sebenarnya tak juga. Okay, tak semestinya satu sebab saya sayang. Kalau ada je orang lain yang kerja dekat tempat lain tapi dia sayang each other. Ada je macam tu. Tapi kenapa saya stay? Okay, macam saya pernah tanya dekat Wawa. Okay, tanya dekat Wawa, kenapa masa tu masa diorang dah keluar team kan. Saya tanya kat Wawa, kenapa Wawa tak ikut? Dia tanya macam tu. Ya. Intan ke dia? Intan lah. Tahu ya. Wawa kat Ira. Oh ya, Ira kata macam ni. Kenapa tak ikut? Lepas tu tak silap lah Wawa. Tak. Intan. Ya. Ada Wawa sekali tak time tu? Okay. Kenapa tak ikut? Dia kata sebab dia datang kat sini seorang. Lepas tu Wawa bukan Intan. Yelah. Okay. Okay, Wawa cakap sebab dia datang dekat sini seorang-seorang. So buat apa macam nak ikut orang lah. Intan lah. Ya ke? Ya. Oh, Intan lah kot. Oh, salah orang. Okay. Lepas tu punca utamanya saya masuk tim ni awal-awal tu sebab saya hanyalah mengisi masa lapang saya yang ada walaupun saya ada kerja yang luar yang lain. Dalam banyak-banyak kerja saya buat, saya ada banyak masa free. Lagi-lagi dengan family apa semua. Banyak-banyak sangat masa free yang saya bazirkan masa saya dalam masa yang sangat muda. Jadi saya rasa ni and then buat kerja sampailah saya full time dekat sini. Maksudnya full time-nya dulu saya kerja yang keluar masuk macam Alia kan. Ada dua kerja lah kira dia. Ada dua kerja. Jadi sekarang saya fokus kepada satu kerja je. Bukan sebab ada orang cakap, Ilya kenapa lah tak fokus ke iklan je apa semua. Tak payahlah dalam tim ni. Tapi sebenarnya itu pilihan saya. Bukan sebab saya sayang ke Am ke, terlalu sayang ke Am sampai saya nak buang ke. Sebenarnya ada je. Tapi orang klien yang cari saya sendiri and the offer something whatever akan ada. So benda tu kalau punca saya stay dekat sini macam itulah dia. And then kalau cakap pasal, you tanya apa lagi? Pasal apa lagi you? Situasi sekarang sebelum ni. Situasi sekarang. Okay, situasi yang dulu saya tak sama dengan sekarang. Okay, sekarang saya more rapat sebab maybe saya ada masa yang sangat banyak dengan diorang. Kalau dulu saya tak berapa rapat sebab saya jarang ada. Kadang-kadang ada nak bercakap pun kurang bercakap sangat macam sekarang. Nak have fun apa semua pun jarang juga. Itu pun biasa-biasa je lah. So banyak beza. Dulu kalau dalam pasal tim ni, kawan memang benda-benda yang sensitif juga bagi Ilya. Sebab kalau dulu saya jarang nak berkawan dengan perempuan. Kalau tak masuk tim lagi lah. Tak masuk tim daripada Am, saya memang jarang ada kawan perempuan. Saya just keluar dengan kawan lelaki. Kalau kawan perempuan ni bila kat dalam tim lah. Macam tu lah cerita dia. So betul saya lah.
Ha? Sabar. So situasi dia macam tu lah. So kalau nak cakap saya rindu ke siapa-siapa, ada je kadang-kadang sometime, ada je kadang keluar apa kan. So nampak macam ada feeling, ada rindu juga. Mestilah tak lari kadang-kadang kan. Jadi tu saja saya nak cakap untuk situasi saya. Kalau untuk Nuna pula, pula kan kalau Nuna, orang cakap Nuna ni, selalu orang cakap kau ni Nuna tak ingat ke orang yang selalu ada dengan kau apa semua. Sebab kita macam nak cakap, kita tak boleh nak bagi tahu kat orang apa yang kita lalui, faham tak? Apa yang Nuna cakap, Nuna stay kat sini ada sebab kenapa Nuna stay kat sini. Ada maklumat yang orang tak tahu. Kawan-kawan kat sini semua tak tahu apa yang Nuna nak kat sini. Yang orang tahu, carilah kerja kat luar apa semua. Kat situ toksik. Tapi korang tahu tak apa yang Nuna nak cuba cari kat sini? Nak tolong family. Memanglah rezeki kat luar sana ada lagi. Tapi and then Nuna bukan jenis yang senang nak rapat dengan orang. Susah. And then bila kehilangan orang tu rasa macam dah bagi biasa dalam hidup Nuna. Family Nuna, kawan, ada je orang mention tag apa semua. Tapi kita tak boleh nak luar sebab kita je yang lalui benda tu. Tak boleh cakap lebih sebab sakit dada. Macam mana? Sepanjang Hakim berada kat sini 8 ke 9 bulan. Lama kan? Cemai lama. Terus sepanjang Hakim kat sini, vibe dia dengan sekarang dengan yang dulu jauh beza dia. Yang dulu Hakim, kalau korang tanya talent lama ni, Hakim memang tak bergaul. Hakim mau tu lepak bilik editor je. Betul tak Intan? Ya, yeah, dulu dengan Intan. Tapi Hakim tak dapat dengan talent lain, betul tak? Dengan semualah talent lelaki ke. Cemal pun Hakim tak dapat dulu, betul tak Cemal? Sebab kalau tidur pun Hakim tidur seorang. Kena lepak bilik editor. So tak ada apa. Hakim tak tahu apa-apa pasal diorang ni. Hakim tak tahu apa-apa pasal diorang. And masa tu Hakim dengan Am pun macam Am kat atas, Hakim kat bawah. Tak jarang cakap. So yang paling Hakim rapat adalah seorang ni. Dia ni manja. Dia orang kata lembut. Tak boleh cakap lembut. Kan? Dia lembut sikit. Hakim suka peluk dia, suka bergurau lah dengan dia. Tak, serius. Laki-laki gurau. Dia macam manja. Dia ni orang manja. Macam kau selalu peluk. Macam tu lah, dia manja. Lepas tu, diorang ni problem dengan Am pasal kerja lah. Hakim tak tahu semua tu. Sebab Am tak pernah beritahu masalah dia yang paling besar. Tu je lah. Lepas tu, bila ada yang baru ni, dia yang kau tahu yang masa Iwan nak prank keluar tim tu pun Hakim nangis sebab vibe dia tak sama. Macam tak ada benda Hakim nak cakap. Yang vibe sekarang ni lagi better daripada yang dulu. Sebab yang dulu ni dia satu toksik. Dia toksik sangat. Hakim tahu tapi Hakim diam. Toksik sangat sebab Hakim tidur luar, dalam bilik tu borak pasal apa pun tak tahu. Dengar cuma mana ambil tahu. So biarlah akan datang terungkai. So now dah nak terungkai dah pun sebenarnya. Apa nak cakap. So Hakim pun tak tahu apa-apa pasal dorang ni. Sebab jarang tegur, faham? Jarang tegur. Sebab datang shoot pun datang kerja lambat. Aduh, sidai 3-5 jam lah. Ada seorang tu sampai sehari juga lah sidai. Koyak kat kan dia. Tak apa Hakim, tak apa. Luar tu keras sangat tu. Geram. Jangan marah. Geram. Dia geram. Tanya apa? Nak tanya satu dulu. Apa? You tak rindu bestie yang dulu ke? Dia tanya.
Okey, jawab. Bestie yang dulu tu rindulah juga sebab dia seorang yang walaupun dia problem sikit, cuma kalau kerja ke depan kamera, dia orang yang profesional. Pun tahu benda tu. Rindu. Tapi bila dia keluar tim, dia toxic, victory apa macam. Sabar lagi, pasal sabar lagi. semua. Sabar. Ya Allah. Dah. Kita bagi kat Ceman pula next. Macam Ceman pula. Ceman cerita dulu lah. Pengalaman dulu versus dengan yang sekarang. Okay, dulu kalau yang lama tahu lah kot. Ceman jenis kalau apa-apa weekend ke, tak kisahlah weekend ke, cuti, dapat cuti lama ke, Ceman jenis takkan keluar rumah. Takkan. Ceman memang takkan keluar rumah. Itu style Ceman. Kecuali kalau macam ni jenis ajak pergi wayang ke, ataupun anything so on lah. Ceman jenis terperap je dalam rumah. Buat konten 3 draft sehari. Sebab serius macam Ceman kalau nak sedih pun air mata dah tak boleh keluar. So Ceman cakap apa yang Ceman rasa lah. Ini jujur daripada hati Ceman sendiri. Ceman dulu memang tak ada tak bergaul sangat. Bukan which is tak rapat ke apa. Cuma memang tak rapat macam mana friendship yang Aira cakapkan tadi, yang macam Intan Wawa cakapkan tadi, yang macam Nuna cakapkan tadi. Ceman tak ada semua tu. Cuma Ceman ada seorang yang Ceman boleh cakap panggil dia Abang. Sebab waktu Ceman seorang-seorang dulu, dia lah orang yang selalu tanya lah, kau nak keluar tak? Kau nak makan tak? Kalau dia keluar pergi mana-mana, dia jenis yang macam dia takkan lupa orang lah. Dia takkan lupa orang. Dan macam kalau kita dah baik dengan dia, dia akan tanya kalau dia nak keluar. Kau dah makan belum? Kau nak makan apa-apa? Aku order. Dia macam tu. Lepas tu, kau bosan hari ni? Jom ikut aku keluar sekejap. Kita shoot ke apa dulu kejap. Dia jenis macam tu. Dulu Ceman ada seorang. And then Ceman dapat layanan baik selepas datangnya Hakim dengan Adam. Which is yang Ceman tak expect Ceman akan dapat friendship macam tu dekat dalam team ni. Sebelum ni Ceman dapat dekat luar, tapi kali ni Ceman dapat dalam team, which is memang friendship yang betul-betul rapat lah. Sampailah kehadiran team yang sekarang, alhamdulillah vibe dia lagi seronok lah orang cakap. Macam kita rasa selesa, apa yang kita nak buat, apa semua kita rasa selesa dengan orang yang sekarang. Tapi Ceman jenis bukan suka compare. Dulu sekarang okey je. And then why Ceman still stay dalam ni, and macam yang Wawa cakapkan tadi juga, kenapa Ceman stay sebab ada waktu kejadian yang 5 bulan lepas, ada kawan Ceman, sahabat lah yang pernah ada dekat dalam team ni juga, pernah offer untuk sama-sama dengan dia. But I know the truth, I know segala-galanya, and Ceman tak sangka why benda yang Ceman rasa sebelum ni sekejap je, kenapa friendship tu pergi secepat tu. Okay, Ceman rasa lah Ceman stay sini juga sebab Ceman nak bantu family Ceman, and Ceman ingat balik target asal Ceman, kenapa Ceman ada dekat sini. And Ceman always berpegang kepada quotes Ceman sendiri yang Ceman pegang, iaitu bila kau rasa kau down, bila kau rasa kau dah tak ada semangat nak buat benda tu, ingat balik kenapa kau nak start dulu, and di mana kau start dulu. Okey, memandangkan Ceman dah hilang abang dia, so kita orang ada abang sayang kat sini untuk Ceman. Okey? Itu je. Okey. Abang sayang Ceman. Sebenarnya tak nak cakap banyak pada saya. Just kau pun tahu siapa yang merapat, siapa yang lama. Sebelum-sebelum ni pun ada yang merapat. Ya, pun agak terkejut
Sebab manusia sentiasa berubah. Kita tak nak kawan. Hari ni dia lah adik kesayangan dan kemudian berubah macam tak kenal lah. Apa yang dia buat, Am tahu benda tu tak betul. Am diamkan sebab Am masih respect. Tapi lama kelamaan benda tu jadi advantage, kesempatan, hasutan. Mungkin daripada segi cara kasar agak tamak. Sebab kita dah ajar supaya bersyukur apa yang ada. Mungkin dia nampak peluang luar tu, dia boleh handle semua benda. Tapi Am tak kisah. Sebab Am memang orang macam tu. Am faham setiap orang ada kebolehan sendiri. Am pun tak pernah halang siapa-siapa nak buat bisnes ke apa. Cuma jangan lupa diri, jangan fitnah, jangan jatuhkan siapa, bersaing secara sihat. Dan yang paling penting, respect. Tapi 5 benda ni dah rosak. Am dah bagi peluang. Am pernah cakap jangan rosakkan benda ni. Dah tak pernah minta pun benda ni jadi sampai sekarang. Dugaan dia Allah dah bagi. Kita tak tahu dugaan kita macam mana pula. Including Am. Dugaan Am akan masa hadapan nanti Am berkahwin semua kan. Tapi Allah buka ruang supaya kita muhasabah, sedar yang kita tak boleh buat benda yang sama, salah yang sama. So Am tutup video ni. Am nak jumpa untuk settlekan sikit dengan Hajar. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.